Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kenikmatan, diberi taufik dan hidayahnya, dan diberi kesempatan lagi untuk kita sama-sama teruskan perbincangan dalam Usuluddin, dalam pelajaran Usuluddin. Kita masih lagi pada pelajaran subjek Usuluddin tingkatan 4 dalam bab hadis, pelajaran yang ke-7, iaitu tajuknya yang kita akan bincangkan pada kali ini adalah Fadailu Salatut Tahajjud. Fadailu Salatit Tahajjudi, iaitu kelebihan salat tahajud. Okey. Yang mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-Nya untuk sentiasa mengingati dan melakukan pelbagai amalan dan ibadat. Ataupun dikata dengan cara menyedikitkan waktu tidur pada malam hari dan memperbanyakkan qiyamul lail serta solat-solat malam. Kerana antara sunat qiyamul lail ataupun solat sunat tahajud ini adalah perkara yang kita panggil hukumnya adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang perkara sunat yang sangat dituntut. Okey. Dan dalam pelajaran kali ini kita nak tengok kita nak bincang berkaitan dengan satu hadis, iaitu ni hadisnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqulu may yad'uni fa astajiba lahu man yas'alni fa'utiyahu man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menurunkan rahmat-Nya pada setiap malam ke langit dunia hingga 1/3 malam yang akhir. Okay, Allah menurunkan rahmat pada malam hari, iaitu pada ketika sulusul lail, 1/3 malam yang akhir. Dan Allah berkata, sesiapa yang meminta kepadaku, nescaya aku akan perkenankannya. Dan sesiapa yang memohon ampun daripadaku, maka aku akan mengampunkannya. Okay, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita tengok dulu berkaitan dengan ma'anil kalimat al-mukhtarah. Okay, ma'anil kalimat yang terdapat dalam hadis tu yang menjadi pilihan dalam buku teks kita ni. Okay, ma'anil kalimat yang pertama, yanzilu, yahbitu, iaitu turun, tabaraka, taqaddusi wa tanazzuhu, iaitu maha suci, sulusul lailil akhir, 1/3 malam yang akhir tu, maksud dia salasu sa'atin qablal fajri, iaitu 3 jam sebelum terbitnya fajar. Okey, 3 jam sebelum subuh. Okey. Kemudian kita tengok kepada syarahul hadis. Okey, syarahul hadis, apa yang ataupun keterangan hadis secara umum. Kata hazal hadis azimus sya'ni yubayyinu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khasa'isu hazihil ummati min ibadatil makhsusah wa kathirus sawab indallah wa hiya. Okey. Hadis ini dia menerangkan satu perkara yang penting yang Rasulullah khususkan kepada umatnya tentang ibadat-ibadat yang tertentu dan banyak pahalanya ketika dilakukan. Okey, dalam hadis ni Rasulullah nak bagi tahu kita berkaitan dengan khusus kepada umatnya ada satu ataupun ada ibadat-ibadat yang tertentu yang boleh kita apabila kita buat banyak pahalanya. Okey, yang pertama, Innallahu subhanahu wa ta'ala yunazzalur rahmati wa yazidul lutfi wa yajibud da'wati wa yuqbilul al-ma'zurah liman shalla fil lail. Okey, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan menambahkan kemurahan dan memenuhi permintaan serta menerima keampunan bagi sesiapa ataupun bagi umatnya yang melakukan ibadat solat ketika malam hari. Okey, ibadat solat kat sini yang bermaksud solat lain daripada solat fardu lah. Kerana kita tahu solat sunat ataupun perkara-perkara sunat itu boleh menampung pahala yang fardu. Okey, kalau contohnya terdapatnya kekurangan dalam ibadat fardu kita, solat sunat, perkara-perkara sunat, ibadat-ibadat sunat inilah yang menampung yang fardu tadi. Okey, kemudian qala Allah Taala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai satu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat darjatmu ke makam yang terpuji. Okey, ini dalam surah Isra. Okey. So maksudnya antara ibadat yang afdal ialah beribadat di malam hari. Bertahajudlah kamu sebagai satu ibadat tambahan bagimu. Okey, ni adalah jelas dalam Al-Quran. Okey, kemudian yang kedua, hadza ghayatul karim wal judu minallahi subhanahu wa ta'ala annahu huwallazi yushawwiqu ila ibadihi allazi yas'alunahu wa yad'unahu wa yastaghfirunah. Okey, ini adalah kemuliaan yang tertinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ni dia nakkan hamba-Nya, dia sangat mengkehendaki ataupun dia merindukan hamba-Nya yang meminta-minta daripadanya, yang banyak berdoa kepadanya serta memohon keampunannya. Okey, dan yang ketiga, ikhtassat al-ummatul islamiyyatu bihadzal waqti al-mubarak wa ja'alallahu ta'ala laha khairun awqatil ibadah. Yang ketiga, umat Islam ini dikhususkan dengan waktu yang berkat ini dan Allah menjadikannya masa yang terbaik untuk beribadat. Okey, 1/3 malam itu adalah masa yang terbaik untuk kita beribadat. Okey, dan yang keempat, alal muslim an yahrusu ala qiyamul lail wa ihya'ihi bil ibadati lama yatarattabu ala dhalika min ghafaraniz zunub wa minal mathubatil karimatil wal ajril mudha'afu min indillah. Okey, bagi orang Islam hendaklah mengutamakan melaksanakan qiyamul lail dan menghidupkannya, bangun malam dan menghidupkannya dengan beribadat yang menghasilkan keampunan, diampunkan dosa serta mendapat pahala yang mulia
dan ganjaran yang berganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu apa yang dijelaskan melalui hadis yang telah kita bacakan tadi berkaitan dengan fadilat ataupun kelebihan-kelebihan ataupun suruhan Allah Subhanahu Wa Taala tentang qiyamul lail, tentang tahajud dan beribadat pada malam hari. Beribadat pada malam hari ni maksudnya selain daripada ibadat yang wajib. Pada malam hari kita dah solat maghrib, solat isyak dan disuruh lagi untuk kita ni melakukan ibadat-ibadat yang lain seperti membaca Al-Quran, bangun solat tahajud, bangun sembahyang pada 1/3 malam. Okey, kemudian kita tengok kepada kaifiyatu solatut tahajud. Okey, kaifiyat solat sunat tahajud. Okey. Yang pertama, tusalli solatut tahajudi masnai. Masnai ay tusalli raka'ataini kamilataini ma'at tasyahhud wat taslim summa taqumu raka'ataini ghairuha. Okey, solat sunat tahajud ini adalah dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat. Macam mana? Iaitu solat dengan sempurna 2 rakaat serta bertasyahud dan memberi salam, kemudian bangun dan solat 2 rakaat yang lain pula. Maksudnya solat sunat tahajud ni dia boleh dilakukan dengan 4 rakaat tapi 2 salam. Maksudnya 2 rakaat 1 salam yang pertama dan 2 rakaat 1 salam yang kedua. 1 salam tu bukan bermaksud bagi salam sekali. Sekali je bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan macam tu. Maksudnya kita solat dengan sempurna secara 2 rakaat dan 2 rakaat. Selesai 2 rakaat yang pertama, kita solat macam biasalah. Dengan rukunnya, dengan apanya sebanyak 2 rakaat. Kemudian kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian daripada salam itu, kita bangun dan solat lagi 2 rakaat yang seterusnya. Okey. Dan yang kedua, antakuna rakaat bi ghairi adadun mahdud qadru istita'atuka wa taqatuka, iaitu bilangan rakaat bagi solat sunat tahajud ni dia tak kira berapa banyak sekalipun. Cuma yang pertama, poin kita yang pertama tadi itu adalah kebiasaan yang dilakukan. Dia tiada bilangan yang tertentu ataupun tiada batas nak melakukan solat sunat tahajud ni berapa rakaat pun boleh, mengikut kemampuan. Okey, yang ketiga, tusalli salatut tahajud la budda min niyat as-sadiqah lin-nuhud minan naumi fi jawfil lail wa tusalli salatut tahajud ba'da salatil isya qabla tulu'is syam. Okey, solat sunat tahajud ini kenalah ataupun mesti dibuat dalam keadaan niat yang baik, niat yang jujur dan ikhlas untuk bangun daripada tidur di pertengahan malam. Okey, dan solat sunat tahajud ini dilakukan selepas daripada solat isyak, di antara selepas solat isyak dan sebelum tulu'il fajr, terbitnya fajar. Okey, itu masa dia. Dia ada masa yang tertentu bagi dia. Dan solat sunat tahajud ni mesti dengan niat yang jujur dan ikhlas. Maksud jujur dan ikhlas ni, kita punya masa di kala apabila orang lain semua tidur, kita bangun untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di 1/3 malam, di pertengahan malam. Maksudnya pada masa tu kita berinteraksi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja tanpa ada orang lain yang tahu. Itu dia lagi membentuk hati kita ni untuk lebih ikhlas. Kalau kata solat yang lain mungkin dilihat oleh orang,
Mungkin kita pun akan rasa riak, aku je yang solat, orang lain tak solat pun. Okay? Dan masa kita solat tahajud ni pun kita tak boleh nak tu. Tak boleh nak, kena betul-betul hadirkan niat yang baik. Tak boleh pula kita nak kata kita pun bangun tengah-tengah malam, contohnya pukul 3 pagi tu kita bangun. Tak payahlah nak pergi buka tirai tingkap kau tengok rumah orang lain semuanya gelap. Aku je kot yang bangun nak solat tahajud ni. Okay? Tak perlu ada rasa macam tu. Sebabnya di pertengahan malam ni adalah masa yang paling sesuai untuk kita perbetulkan niat kita, untuk kita jujur dan ikhlas antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okay? Tanpa adanya riak, tanpa adanya rasa nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Okay. Kemudian wa afdalu awqatiha sulusul lail akhir. Okay, dan masa yang paling afdal ialah pada 1/3 malam. Kita tengok dalam ma'anil kalimat tadi, sulusul lail tu dia takrifkan dia ataupun dia seerti dengan dia kata 3 jam sebelum masuknya waktu subuh. Okey. Okay, wal musalli mukhayyarun bainal jahri tu bukan khahri, bainal jahri wasirri fi qiraati munfaridan au jama'atan. Dan solat sunat tahajud ni juga adalah pilihan, sama ada kita nak baca kuat secara jahar ataupun nak baca perlahan. Pada dari sudut bacaannya, semasa kita solat tu kita boleh nak baca secara kuat ataupun boleh juga kita nak baca secara perlahan. Dari sudut bacaan dia tu boleh pilih sama ada nak kuat ataupun nak baca perlahan. Kemudian munfaridan, berseorangan ataupun jama'atan, ataupun solat secara berjemaah, kejut isi rumah ke, kejut adik-adik ke, abang-abang ke, jom kita solat tahajud sekali. Ataupun nak lakukan secara seorang diri. Okey, dan takhtamu salatut tahajjudi bi salatil witri. Aqullu adadu raka'atul witri wahidah wa adnal kamal salasu raka'at. Okey, disudahi solat sunat tahajud ini dengan sekurang-kurangnya dengan solat witir. Dan aqullu adada raka'atil witri wahidah, yang mana paling sedikit solat sunat witir ni adalah dengan dikerjakan dengan 1 rakaat, dan yang sempurnanya adalah sebanyak 3 rakaat. Okay, dan kalau kita tengok cara solat sunat tahajud ini, lafaz niatnya adalah usalli sunnatal tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan macam kita lakukan solat macam biasa, lepas takbir kita baca Al-Fatihah. Selepas baca Al-Fatihah tu, ni pendapat je lah. Dalam rakaat yang pertama tu boleh baca ayat kursi 7 kali. Dan kita juga boleh baca, pada rakaat yang kedua kita bacalah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Ataupun dalam rakaat yang pertama kita baca surah Al-Kafirun, kemudian rakaat yang kedua kita baca Al-Ikhlas. Ataupun kita boleh baca 10 ayat yang terakhir dalam surah Al-Imran. Ini yang selalu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi senang cerita, nak baca apa, ayat mana sekalipun, sepanjang mana sekalipun ayat tersebut, terpulang. Tapi ni yang asas je lah. Kita pun solatlah macam biasa. Dah solat 2 rakaat, bagi salam, kemudian bangun, solat lagi 2 rakaat lagi untuk tahajud lagi. Kemudian diakhiri dengan dah selesai solat tahajud 4 rakaat dengan 2 salam tadi tu, kemudian disudahi dengan solat sunat witir.
Okey, dan solat sunat witir ni paling sikit boleh lakukan satu rakaat, dan yang sempurnanya okey, wa adnal kamal salasa rakaatin, 3 rakaat. Usalli sunnatal witri. Solat witir ni juga dia boleh dilakukan dengan 2 rakaat. Kemudian bangun sekali untuk solat 1 rakaat. Okey, dalam kalau yang 2 rakaat yang apa? 2 rakaat solat witir tu kita pun solatlah usalli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian dalam rakaat yang pertama tu kita bacalah Al-Fatihah, kemudian baca surah surah Al-A'la ke Sabbihisma Rabbikal A'la. Okay, baca surah tu. Kemudian surah rakaat yang kedua kita pun baca Al-Fatihah dan baca surah Al-Kafirun. Okey, kemudian habis rakaat yang kedua, kita dah rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud, baca tahiyat akhir, kemudian kita bagi salam, kemudian kita bangun sekali lagi untuk solat witir 1 rakaat. Usalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Okey, kebiasaannya dalam solat witir yang 1 rakaat ni, kita akad takbir macam biasa, niat, kemudian baca Al-Fatihah. Selepas baca Al-Fatihah tu, kita baca 3 kul. Kul huwallah, kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, kul a'udzu birabbin nas. Baca serentak, mula dengan Al-Ikhlas dulu sampai ke An-Nas. Kemudian kita pun rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kali kedua, selepas tu tahiyat akhir dan salam. 1 rakaat sahaja yang terakhir. Okey, itulah antara kaifiyat solat sunat tahajud dan solat witir. Okey, kemudian fadailu solatut tahajud. Kelebihan solat tahajud ni. Okey, yang pertama, solatut tahajud aqwa huduran lil qalbi wa a'zamu ta'siran fin nafsi wa aksaru khusyu'an. Okey, solat sunat tahajud ini boleh membuatkan kita, orang yang melakukannya tu, lebih kuat hadir dalam hati ataupun terkesan dalam hati, yang timbulnya perasaan yang besar dalam jiwa ni, dan lebih khusyuk. Maksudnya lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul ikhlas kita ni. Okey, datangnya dia kata hadir dalam hati. Hadir tu maksudnya hadir perasaan ikhlas, melakukan ibadat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, yurisul ikhlas fi qalbil muslim li'annaha ba'idatun anir riya. Okey, melahirkan keikhlasan dalam hati orang muslim kerana jauh daripada sifat riya. Sebab masa tu tak ada kita nak menunjuk kat siapa-siapa, tak ada. Orang lain tengah tidur. Cuma dalam diri kita sendiri tu, macam yang saya cakapkan tadi, jangan pula kita pergi kita tengok orang lain tak bangun, kita pun berbangga dengan dalam diri kita sendiri, kita bangga, aku seorang je bangun. Tak perlu. Dan macam sekarang, walaupun kita bangun solat tahajud tu, tak payahlah nak ambil gambar, nak update Instagram ke Facebook ke. Okey, dan tahajud. Okey, pukul 4 suku pagi. Tak payah. Okey. Tu macam nak menunjuk-nunjuk pula. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey. Maghfiratu lisayyi'at wa minhatu 'anil atham wa mutarridatu lidda'i 'anil jasad.
iaitu menghapuskan keburukan, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri dan menolak penyakit daripada jasad. Okey. Yang keempat, sababul qarbi ilallah wa mahabbatuhu lil abdi al-qaim al-qanatu wal ajrul azim, iaitu menyebabkan kita ni, solat tahajud ni boleh menyebabkan kita ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala lil abdi, kepada hamba-Nya yang melaksanakannya, yang bangun solat malam, bangun tahajud ni, serta wal ajrul azim, mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Seterusnya, ma yurshidu ilaihil hadis, pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah yang pertamanya, qiyamul lail mandub wa sunnatul muakkad. Qiyamul lail ni adalah satu perkara yang sangat-sangat dituntut, iaitu sunat muakkad. Yang kedua, afdalus salah ba'da salatul lail. Afdalus salah ba'da Afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Okey, solat yang afdal selepas daripada solat fardu adalah solat di malam hari. Okey, dan yang ubahlah ya, nota tu tambah sikit. Yang ketiga, hasul muslim alat at-tazawwudu minat taqwa wat ta'at liyanalu manzilatu min indillah, iaitu digalakkan untuk setiap orang Islam itu menambahkan ketakwaan dan ketaatan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, jawazut tafdil al-azmanatu ba'daha ala ba'din minal ibadah. Harus mengutamakan masa-masa tertentu untuk sebahagian ibadat. Okey, dalam ibadat kita ni ada masa-masa yang tertentu, ya, yang diharuskan untuk kita melakukannya. Contohnya macam tahajud tadilah, afdalnya dibuat pada waktu, dikerjakan pada 1/3 malam. Okey, kalau solat sunat duha dilakukan pada waktu pagi. Dia ada masa-masa yang tertentu. Dan itu saja kita punya perbincangan dalam tajuk yang ketujuh ni, dalam bab hadis pada kali ini, dan saya harap semoga ianya dapat memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk anda semua. Semoga berjumpa lagi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.